Okey, Assalamualaikum. Okey, selamat malam semua yang hadir pada malam ini bersama dengan tetamu-tetamu jemputan khas. Special malam ni. Kita akan berbual atau bersembang santai bersama dengan antaranya bekas pelajar Taman Tasik lah terutamanya, dan ada seorang lagi personality jemputan khas. Okey. So program ni julung kali diadakan lah ya. So first time sebenarnya saya buat program ni untuk memberikan sedikit informasi berkaitan dengan bidang biologi lah, seterusnya bidang biologi, tapi kita umum juga kepada bidang-bidang yang selepas SPM. Kita nak buat perbincangan ataupun berbual dengan orang yang berpengalaman ni, yang pakar-pakar ni dalam bidang masing-masing. So ini merupakan sesi ataupun siri yang pertama. So diharapkan program hari ini berjalan lancar dan seterusnya dapat diteruskan lagi. Okey. So sebelum kita meneruskan program pada malam ini, marilah kita sama-sama bagi yang beragama Islam untuk membaca surah Al-Fatihah dahulu. Al-Fatihah. Bismillah. Okey, amin amin. Okey. So ni first time kan. Bila first time ni dia mulalah nervous, dia lain macam kan. Tapi sebenarnya kita bukanlah nak orang kata apa, nak formal kan malam ni. Kita just sembang-sembang dengan orang yang pakar-pakar ni kan. Especially bekas student Taman Tasik. So ada adik-adik dalam ni, pelajar Form 5, ada pelajar Form 4. Dan ada juga dijemput pelajar Form 1, Form 2, Form 3, insyaAllah ada juga kot di sini. Sekarang kita tengok ada lebih kurang 30 kot, ataupun hampir 30 orang lah. Okey. So kalau kata peserta lain ni, audience lain ni, kalau kata nak bertanya soalan, nanti boleh buka mic untuk bertanya, ataupun boleh tekan, boleh isikan ataupun boleh masukkan soalan dalam ruangan chatting. Ya. Okey. So sebelum kita memulakan perbualan sembang santai ni, jom kita cuba kita jawab soalan, bukan soalan lah, dia macam undian ataupun poll. Nak tengok apa perasaan kita semua pada malam ini. Apa perasaan korang pada malam ni? Saya akan launch dia punya poll ni. Okey, boleh cuba tekan, pilih mana satu. Apakah perasaan anda pada malam ini? Saya pun teruja. So 4 orang memilih teruja. Okey. Belum ada lagi yang memilih biasa aja, sedih, stres, tak pasti. Biasa aja ada satu vote dah. Tak ada yang sedih malam ni, tak ada yang stres, tak ada yang tak pasti dengan perasaan dia. Belum lagi. Okey, setakat ni majoriti memilih teruja. So hopefully teruja tu berkekalan lah sampai penghujung rancangan kita kan. So adik-adik yang ada dalam ni memang rasa teruja nak berkenalan dengan personality yang boleh saya panggil personality ataupun idola ni, bakal idola kan, bakal idola pelajar-pelajar SMK Taman Tasik ni. Ya. Okey, bersama dengan kita ada 3 orang jemputan. 3 orang jemputan. Yang pertama tak asing lagi, anak salah seorang guru di SMK Taman Tasik, iaitu Puan Sharifah Nozila, anak pada Puan Sharifah Nozila yang kalau batch dulu-dulu selalu panggil Kak Z ni ataupun Cikgu Sharifah Nozila panggil master. Tapi anak dia lagi hebat anak dia ada PhD. Nah, kalau Cikgu Sharifah Nozila ada master, anak dia yang sulung ni ada PhD. Okey, so kita perkenalkan yang anak personality kita pertama. Kita mulakan dengan Dr. Wan Nur Fadilah Zahrim. Okey, ini sedikitlah pengenalan berkaitan dengan Dr. Wan Nur Fadilah. Dr. Wan Nur Fadilah ni mempunyai PhD. Sekarang beliau bertugas di School of Distance Education di USM dalam bidang mechanics, statistical mechanics, quantum mechanics. Kalau sebut benda ni, area ni, bidang ni memang saya pun tak tahu apa ke benda ni. Quantum, tambah-tambah quantum kan. So dalam ni ada berkaitan dengan fizik. Dan kalau tak silap,
kalau tak silap saya ada juga yang berkaitan dengan DNA. Betul ke? Wan Betul, Fadilah? betul. Ada juga kajian berkaitan dengan DNA. So ada kaitan biologi di sini. Ya. Okey, boleh tak kita minta doktor untuk, boleh tak saya panggil Prof? Lambat lagi Prof. Nampak lagi, tapi kalau panggil Prof tu macam satu doa juga kan. Mana tahu kan, mana tahu dalam masa terdekat tercapai daripada Prof Madia yang dah jadi Prof kan. Okey, saya panggil Prof lah, mungkin lebih orang kata lebih santai lah. Okey Prof, boleh perkenalkan ataupun ceritakan sedikit latar belakang Prof kepada penonton-penonton yang ada malam ni. Okey. Terima kasih. Mula-mula saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ma'ruf kerana jemput saya untuk malam ni untuk bagi sikit perkongsian mengenai apa yang saya buat, apa yang saya belajar dan pengalaman saya lah sepanjang daripada sekolah sampai ke sekarang sebagai pensyarah dekat USM. Boleh tak saya nak share skrin? Boleh. Okey. Okay, jadi saya nak mulakan dengan sedikit latar belakang saya. Okey, kita mula dengan latar belakang dahulu. Okey, sekejap ya. Saya nak tunjuk ni. Okey, hari tu saya balik rumah kat Taiping, kat Kuantan. Saya jumpa balik saya punya ni biodata zaman sekolah dulu ke? Ya, waktu saya umur 12 tahun. Ya ke? 12 tahun maksudnya di convent, betul ke? Sekolah rendah konvent. Ya, okey. Lepas tu majoriti, banyaklah kat sini yang berkenaan latar belakang saya. Nama saya, saya tinggal kat mana waktu tu, kat Taiping, Perak. Okey, kat sini saya ada tulis hobi. So hobi membaca buku novel tu dah tak ada kot sekarang. Sekarang kena baca buku sains banyak. Buku-buku ilmiah lah ya. Ya. So melukis masih lagi. So kat sini tengok cita-cita saintis, doktor dengan pelukis. So dah tercapai lah tu. Dah tercapai. Yang pertama tu, betul tak? Yang pertama tu saintis. Betul tu. So saya memang sekarang ni ada status visiting scientist daripada Riken National Center kat Jepun. So cita-cita kedua nak jadi doktor, so saya dapatlah jadi doktor falsafah. Yes. And then yang ketiga pelukis. Saya melukis tapi taklah pelukis profesional. Hanya melukis untuk santai-santai untuk diri sendiri. Okey. Ni masa ni orang yang guna otak tengah ni, betul tak? Boleh lah dua-dua kan, jadi dua-dua otak. Yalah. Okey, itu latar belakang diri saya. Okey, kalau pendidikan tahun 2005 sampai 2008 saya kat Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik. Lepas tu, lepas habis SPM saya terus masuk matrik, iaitu matrik Perak. And then sambung belajar degree dekat USM sampailah saya habis PhD. So, saya ambil banyak, waktu degree saya ambil fizik perubatan. So of course campur fizik dan dengan biologi. Saya kena belajar anatomi, fisiologi, so benda-benda tu semua memang biologi lah. Okey, nanti ada soalan berkaitan dengan fizik perubatan sikit pasal apa sebenarnya kejayaan dalam bidang fizik perubatan. Sekarang tu simpan dulu benda tu. Okey, boleh. Next saya sambung sains sinaran. So sains sinaran ni ialah dua-dua jugalah, termasuk dua-dua fizik dan biologi. And then waktu doktor falsafah saya, walaupun nama saya punya doktor falsafah adalah fizik keadaan pepejah, tapi research saya berkenaan dengan DNA. Walaupun fizik, still ada DNA tu. Okay, so untuk latar belakang setakat ni itu sahaja. Okey, boleh tanya sikit tak berkaitan background juga latar belakang. Saya ada dengar daripada Cikgu Sharifah Nuzila yang doktor Prof ada membuat pembentangan di luar negara. Boleh tak bagi tahu negara-negara yang Prof dah berjaya membuat pembentangan? Okey, yang first memang Jepun. Saya dah buat pembentangan kat Jepun banyak kali lah, sebab hampir every year kot start saya ambil PhD tu saya akan pergi ke Jepun.
And then yang kedua dekat United Kingdom. Okay. And then dekat Switzerland. Bali, Indonesia ada beberapa kali semua perbentangan tu berkaitan dengan research saya, iaitu yang DNA dengan fizik tu. Wow, hebatnya, banyak negara dah sampai ni. Lepas tu kita berbanggalah anak Malaysia, anak tempatan, especially yang pelajar Taman Tasik, bekas pelajar Taman Tasik membuat pembentangan kajian di overseas kan, di luar negara kan. Bukan senang nak capai tahap tu. Cikgu sangat, saya sangat banggalah. Bekas student bio, bekas student saya juga, Pompai, walaupun mungkin 2 tahun kan belajar dengan saya. Pompai dengan Pompai. Betul. Okey, memang syukur sangat, alhamdulillah. So ada bekas student saya yang dah sampai ke tahap ni lah. Okey, tahniah ya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita perkenalkan pula, saya share pula skrin. Junior kepada Prof. Junior kepada Prof. Masa saya sharekan iklan yang tu, dia pun terkejut. Ada Kak Wan, dia kata something lah macam special antara, special. Macam ada bonding lah kan, ada bonding special antara korang ni. Saya pun tak naklah cerita, nanti pecah rahsia pula kan. Okay, next kita ada doktor, doktor perubatan ni, bukan doktor PhD tapi doktor perubatan. Memang agak rapat juga dengan saya dulu, pelajar saya juga daripada tahun 2009 hingga 2010. Betul Rishani? Betul. Okay, so sekarang beliau bertugas di Hospital University Malaysia Sabah sebagai medical officer. Okay, Rish, the floor is yours. Kenalkan diri dulu kan ni? Latar belakang dulu. Okay, first of all, thank you so much Ruf lah untuk bagi peluang untuk bercakap malam ni. I am sorry kalau my Malay memang ada mix Sabah It's okay. punya dialect sikit. You can use English, you can mix also. Saya kasih campur sajalah. Alright. Biasalah kita dulu di English kan, belajar dalam English kan, bio kan last time. Ya, bio English. Okay. Continue. Okay. So memang lahir di Taiping, membesar di Taiping, sekolah SMK Taman Tasik, graduated 2010. Lepas tu sambung matriculation Pahang for 1 Jauh year. Kan? Matriculation Pahang lah. Semakruh tahu lah cerita matriculation Pahang tu apa jadi. So dulu you macam you tak nak pergi kan? Betul tak? Sebab you dah give up dah dengan matrik, you tak dapat, and then you dapat kena you nak ambil STPM kan, and then you dapat the chance, and then I kata proceed, go for it. And then you sahut. Itu memang I rasa, kami lah, my wife dengan I memang rasa sangat very honoured lah. Memang rasa berbesar hati you refer dekat kita orang, dan kita orang bagi semangat dekat you, dan you proceed untuk masuk ke matrikulasi Pahang. I think that was the best decision I ever made during that time to get advice from you guys lah sebenarnya. Yeah, thank you. But matriculation Pahang was the stepping stone ke university punya life. So habis matriculation Pahang, saya dapat offer Universiti Malaysia Sabah for medical course. So 5 years in Sabah, I continued in Sabah. I have been here 10 years, 10 tahun lah sini. So long So you tak ada plan nak balik Taiping ke, Perak ke, Semenanjung ke? So far belum ada lagi lah sir. Belum ada. Kalau job wise so far no lah. Okay. So untuk yang ni lah, adik-adik ni kalau nak tahu tengok Rishani ni macam Dr. Rishani ni muka dia macam ada mix kan? Perasan tak? Macam ada mix. Dia bukan totally Indian. Dia ada mix Indian and Chinese, right? Betul. So your mom is Chinese, right? Mom is Chinese. Ya, okay. Okay, so thank you Dr. Rish. Nanti kita akan proceed dengan soalan-soalan yang selanjutnya ya. Okay, seorang lagi kita nak perkenalkan, orang ni memang tak asing lagi lah. Yang berikutnya, personality ketiga ni memang tak asing dalam my life. Ini my brother lah, memang my brother yang paling kecil sekali, yang paling bongsu dalam family. So dia meneruskan legasi ataupun cita-cita saya. Dulu memang nak jadi doktor tapi tak kesampaian. Akhirnya
dalam my family ada seorang yang meneruskan my cita-cita lah, my ambition dulu yang tak boleh jadi doktor. So adalah wakil dalam my family seorang ni yang yang further study dalam bidang medicine. Okay, kita perkenalkan future Dr. Ahmad Syukri. Okay, dia bukan pelajar Taman Tasik. Dia pernah apply Taman Tasik tapi Taman Tasik reject. Taman Tasik tak terima. Saya pun tak tahu kenapa, walaupun dah guna kabel macam mana pun tak terima. And then dia meneruskan pembelajaran di Sekolah Menengah Tengku Menteri. Saya rasa itu juga macam orang kata apa, macam memang Allah dah tentukan laluan tu kan, jalan tu, dan itu mungkin jalan yang terbaik untuk hang lah, Syukri. So adik-beradik ni panggil hang abang je lah Okay, perkenalkan diri Syukri. Assalamualaikum, saya Syukri, Raja Perubatan Uniza lah. Sekarang saya final year. Jadi Semaruh ni abang sulung saya. Okay, kalau untuk background tu sekarang saya masih belajar lah, belum ada achievement apa-apa lagi. So kalau untuk flow study tu, sebelum ni saya study macam yang Semaruh cakap tadi. Saya SMKTM, saya SPM tahun 2015. Masa PMR saya pernah apply untuk masuk Taman Tasik waktu tu. Sampai buat rayuan kan? Rayuan pun ada juga. Rayuan, tapi kena reject. Taman Tasik tak nak ambil. Lepas tu terpaksa stay dekat SMKTM sampai ambil SPM tahun 2015 tu. Alhamdulillah, lepas tu saya dapat offer foundation dekat Unimas. Lagi satu saya dapat asasi matrix Gopeng Perak. Minta asasi foundation, minta Unimas, tapi bila dapat reject, tak mau. Itulah sebab itu satu-satu hal juga bila pemilihan selepas SPM, bila kita pilih kursus yang universiti yang di sebelah Sabah dengan Sarawak, selalunya dia akan macam keutamaan lah dekat situ. Memang dia ada veto sikit. Okay, nanti itu pun kita nak sembang juga nanti pasal universiti di Sabah dengan Sarawak ni. Ya. Okay. Okay, ada lagi nak cerita pasal latar belakang? Tu je kot. Okay, so kalau kata dengan hang ni, kalau kita sembang-sembang ni macam adik-beradik lah kan. So tak adalah panggil sir, jangan panggil sir lah pula kan. So abang rasa memang hang duduk dekat Tengku Menteri tu memang takdir kan, macam kalau kata hang keluar daripada Taman Tasik, hang kena sesuaikan keluar daripada Tengku Menteri, hang nak kena sesuaikan diri dekat Taman Tasik pula kan, nak cari kawan baru. Jadi dekat rasa batch SMK Tengku Menteri masa batch hang tu, itu situ memang kawan-kawan hang yang orang kata apa, yang sehati sejiwa lah kan, yang belajar sama-sama, yang boleh belajar kat MACD, boleh belajar pergi tuition sama-sama. Dan memang tengoklah batch 2015 di Tengku Menteri masa tu memang ramai yang dapat top result kan, yang dapat result yang bagus lah. So itu jadi conclusion dia, tak penting pun kau belajar dekat mana, yang penting diri sendiri tu. Tak kisahlah belajar kat sekolah mana pun, kalau tak boleh perform sama juga. Tak kisah. Dia bergantung kepada keazaman dan kekuatan diri kan. Okay, thank you doktor. Panggil doktor dah lah. Maksudnya macam satu doa tu lah. Doa maksudnya in the future, insyaAllah dalam masa terdekat dah boleh jadi doktor nanti kan. Okay. Seterusnya kita akan mulakan topik perbincangan. Okay. So yang ini rasanya dah cerita kot dalam latar belakang tadi kan, laluan pendidikan sehingga berada di tahap sekarang. So rasanya tiga-tiga ni macam bias sikit lah, sebab tiga-tiga personality yang ada dalam ni semua datang daripada matrix, betul kan? Semua daripada matrix. So kita tak ada yang contoh daripada asasi. Sebenarnya dah jemput dah ada seorang yang daripada asasi Universiti Malaya, tetapi kalau kata teruskan malam ni rasa macam terlalu ramai pula yang nak ditemu duga ataupun nak ditemu bual, nanti dia makan masa panjang kan. Jadi yang pelajar yang asasi tu kita akan siri yang akan datang lah, kita akan buat sembang santai. Okey, kita terus dengan topik yang seterusnya berkaitan dengan yang ini. Nak tanya ni, adik-adik kat sini mungkin nak tahu ni, sebab korang kan ada pengalaman yang luas dalam mata pelajaran biologi kan, pengalaman daripada zaman sekolah dulu. Okey, sukarkah subjek biologi SPM ni? Lepas tu boleh kot bagi tips-tips macam mana nak skor bio SPM,
Okey, kalau kata bukan bio pun mungkin subjek sains lah, fizik, kimia kan subjek yang sains ni lah ya. Dan ada tak pengalaman manis ataupun pahit ketika berada di zaman persekolahan? Okey. Kita mula dengan Prof dulu. Okey Prof. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, subjek bio ni bagi saya, subjek ni menarik sebab kita dapat ilmu berkenaan benda hidup, benda yang kita selalu nampak kat keliling kita. Kadang-kadang pasal diri kita sendiri as a human being kan. Daripada situ kita boleh tahu, oh rupanya sistem badan kita ni banyak benda sebenarnya complicated jugalah. Kita ada banyak sistem. Lepas tu kat situ kita fikir, oh maksudnya macam mana pencipta kita mencipta kita, macam mana hebatnya pencipta kita mencipta diri kita, hidup ni dengan semua benda kan. Untuk sukar atau tak subjek ni, kalau kita jumpa cara nak belajar yang sesuai dengan diri kita, saya rasa benda tu mudah. Macam saya suka, bila study saya suka melukis, buat flowchart, and then buat short notes, anything lah. Jadi benda tu membantu. Ada orang boleh hanya membaca daripada buku teks. Tapi bagi saya kena extra effort sikit. Bagi saya kena buat nota yang sesuai untuk diri saya. Yang kita sendiri faham kan, nota tu yang kita sendiri faham. Kadang-kadang bila kita melukis, tak kisah melukis jantung tu ke, kita tulis balik benda tu sebenarnya bantu kita untuk ingat balik. Sebab dia dua kan, kita dalam membaca and then melukis and then menulis, jadi dia lebih kekal dalam otak fikiran kita, otak kita. Betul. Itulah untuk so itu kira tips kan. Pengalaman macam mana pula? Pengalaman setakat ni semua manis kot. Semua manis, tak ada yang pahit lah. And I have a very adik angkat yang sangat-sangat baik, Rishaini. So banyak sweet memory lah dekat Sama Tasik. Okay, itu yang kita nak dengar tu. Ada bila memang pahit tu pasti ada kan, kenangan pahit tu pasti ada, tapi dapat ditutup dengan kenangan manis yang berganda-ganda kan, betul tak? Betul. Okay, macam mana pula dengan Dok Rishaini? Pengalaman, tips untuk subjek biologi ke? Kalau dia satu saja, kalau mau score biologi is daripada minat. If you like the subject, you can study the subject easily. If you don't like it, macam mana korang paksa, susah dia mau masuk kepala tu. So basically the first step is korang kena be open lah to the subject. You need to have the willingness to terima a new knowledge. So okay, you said about we have to like the subject, right, Rishaini? What about is it necessary if we want to score the subject, we must love the teacher? The teacher actually plays. Okay, what do you think? Orang yang mengajar memainkan faktor yang penting juga. So if the person who teach knows how to teach, knows how to attract the attention of the person who is learning, then pembelajaran tu memang akan senang lah. Kalau yang mengajar daripada awal memang sudah on the negative side, susah sikit mau terima kalau untuk belajar tu. Dia depends lah pada teacher tu. Kadang-kadang kalau kata kita tak suka, mungkin kita bukan tak suka, and then mungkin cikgu tu biasa sahaja kan, and then kita suka subjek tu, yang itu pun sebenarnya boleh juga membantu kan untuk kita score, right? Sebab kita memang suka dekat subjek tu. So any adventure ataupun any challenge yang masa kita belajar tu, so dia mesti boleh atasi kan, sebab dia memang minat dengan subjek tu. I think yang paling penting is sama ada orang tu minat atau tidak. If let's say dia suka betul cikgu tu, tapi subjek tu dia memang tidak minat, susah juga. Betul. Macam-macam sometimes kalau kita tengok sekarang ni banyak cikgu-cikgu muda lelaki, ataupun wanita yang bergaya kan, yang handsome, yang lawa, yang cantik. So kalau kata kita suka cikgu tu disebabkan rupa fizikal tapi tak suka subjek,
subjek tu mungkin kita tak fokus pun tak membantu juga kan? Yes, betul. Okay. And then any tips? Tips untuk score, kalau the time yang I study dulu, macam yang kawan cerita tu, one of the thing is flowchart lah. Tapi for me, saya jenis yang baca benda tu balik-balik. I don't have photographic memory, so saya terpaksa push sikit untuk memorize a certain thing. So flowcharts, pictures, baca balik benda tu. Tapi yang most important, if you guys ask me, is korang kena minat subjek tu lah. Rish, I baru perasan 10 years you di Sabah, you punya slang pun dah Sabahan ya. Ya, itulah saya bagi tahu dari awal tu. Belum dengar lagi bah lagi. Bah. Controlling. Okay, any good memory in school selain bersama dengan dengan Kak Wan, dengan Prof Wan ni? I don't remember any bad memories, to be honest. Alright. Very Tapi good. of course time sekolah tu you will have all the ups and downs in life. Kena rotan time kelas, kena halau dari kelas, semua tu. Boleh tak cerita sikit pasal kena rotan tu? Pasal kena rotan, bukan semua orang tu ada experience kena rotan. Sebab I tak ada pengalaman kena rotan masa zaman sekolah. Jadi mungkin you boleh cerita sikit. Kalau saya dulu, saya kena rotan dengan Mr. Vision. Oh, okay, biasalah Mr. Vision. Dia walaupun dia suka rotan orang, suka tampar orang, tapi students tetap suka kat dia kan? Yes, tetap sayang betul. kat dia. Mr. Vision rotan-rotan manja saja tu. Yeah. Tapi sebab cara dia begitu, results memang score lah. Betul. So I tak pernah rotan orang kan? Tidak pernah. Okay. Tapi if you ask me pengalaman pahit, I don't remember anything lah. Yang everything is a good memory di sekolah lah. So kalau kata I tanya you, kalau kata zaman you nak patah balik, you nak kembali, kalau ada time machine sekarang ni, zaman mana? High school lah. High school. Maksudnya Taman Tasik lah. Ya, high school lah. Ya, okay. Universiti Okay, pun thank saya you. mau repeat balik sudah tu. So kalau you repeat balik medical school, tak tahulah. Tidak. Okay, mungkin I nak tanya dekat Rish juga. You ada tak macam aim untuk nak pergi ke bidang specialist? Actually currently saya tengah duduk paper untuk specialization. So next step is master's program lah. So apa bidang yang you nak ceburi nanti? Rehabilitation and sports. Oh, sebab you minat sukan. You kan marathon runner. So audience kalau nak tanya anything about sports, about medical, boleh tanya pada Dr. Rish lah nanti. Sebab dia expert ni dalam bidang medical, especially in sport, right? Okay. So kita tanya pula pada next pada Dr. Syukri. Okay, terima kasih. So first, suka ke subjek biologi SPM ni? Basically kalau untuk subjek ni, korang SPM, dia orang SPM berapa subjek baru kalau? Sekarang ni ada yang ambil 9. Kalau Taman Tasik 9 lah. Ada tapi ada yang ambil 8. Cuma yang science stream ni dia 9 lah. Suka ke subjek biologi? Basically semua subjek susah kalau korang tak minat, macam Dr. Rishani cakap tadi. First korang kena ada minat. Kalau minat tak ada, cikgu tu ajar macam mana pun memang susah nak faham. And nak study pun akan tak ada mood. Bila tak ada mood, korang akan paksa study. Especially ada yang jenis study last minute. Sebab tu lah yang jadinya study last minute tu. Sebab tu rasa subjek tu susah. So basically biologi ni menarik sebenarnya kalau korang pandai faham konsep. And korang sepatutnya beruntung korang ada cikgu Ma'aruf ni. Macam saya dulu, saya SPM tahun 2015 tu ambil biologi. Saya untung waktu tu sebab saya ada abang saya sendiri, cikgu cemerlang biologi. Mana ada cemerlang, tak sampai tak cemerlang. Cikgu biasa je. Okay. Second cikgu biologi sekolah saya pun cikgu yang cemerlang juga. Cikgu Faris. Yang tu betul guru cemerlang. Dua-dua orang cikgu ataupun master biologi saya lah masa tu. Memang dua-dua memang expert. Kalau abang saya sendiri dia memang, kalau untuk faham konsep tu patut korang belajar dengan dia lah. Memang senang nak faham konsep.
Kalau biology ni once you get the concept then baru hafal. Jangan directly hafal without knowing the concept. Sebab tu yang jadi susah. Contoh macam meiosis, mitosis apa semua tu, tak boleh hafal benda tu. Kena faham dulu. Lepas tu nak tanya, kalau macam Syukri dulu masa dekat Tengku Menteri, masa bila Cikgu Faris ke belajar bio kan dengan Cikgu Faris, ada tak buat catatan, buat nota masa tengah buat belajar? Nota. Kalau masa kelas, kalau yang yang cikgu lukis apa kat depan tu, yang tu lah yang catat. Ataupun apa yang keluar daripada mulut cikgu tu. Kita tak payah salin dalam buku, benar-benar buku kita boleh balik baca kat bilik, semua boleh baca. Tapi apa yang keluar daripada mulut cikgu tu yang kita kena catat. Betul. Sebab kadang apa yang cikgu cakap tu tak ada dalam buku. Betul tak? Lepas tu apa yang cikgu cakap tu dah simplified form. Korang boleh take the concept and balik baca, korang lagi senang nak faham. Lepas tu kalau yang standard, kalau pelajar perempuan memang rajin lah buat nota, buat lukis cantik-cantik macam tu. Tapi itulah, bila buat nota bukan untuk impress orang lain. Nota tu untuk diri sendiri kan? Nota tu korang fikir bukan untuk orang lain baca. Untuk korang faham dan korang boleh tahu apa yang korang tulis. Contoh kalau yang jenis photographic memory ni, lagi bagus kalau korang lukis. Yang tu genius lah. Tiap kali buka buku tu just take a capture on specific picture yang ada dalam buku tu, diagram. Lagi senang nak faham. Contoh kalau masa biologi lah, dulu saya buat nota pun jarang lah. And abang saya yang banyak lukis. Kenapa pula? Masa tu baru banyak ada yang lukis apa semua tu, saya simpan lukis tu. Dia punya macam simple notes macam tu lah. Nota tu saya simpan sampai ke SPM saya pakai. Itulah tu kepentingan membuat nota. Kadang benda tu kita boleh guna untuk last minute study kan. Okey, kenangan manis di Tengku Menteri ataupun mungkin ada kenangan pahit ke? Kenangan saya nak cerita satu pengalaman yang tak tahulah pahit ke manis. Bukan awet bukan. Okey. Masa form 3 lepas PMR tu kan dah sambung form 5 form 4 form 5 kan. Saya masuk sains ni lah, bidang sains, ada biologi, physics, chem. Lepas tu kalau sekolah saya kena ambil 10 subjek. Tambah subjek geografi masa tu. Lepas tu saya nak buang geografi sebab saya nak ambil 9 subjek je. Saya tak nak geografi. Sebab apa? Sebab masa tu saya dah fikir saya nak jadi doktor, saya kata masa tu. Sampai pengetua sekolah panggil saya datang bilik dia. And dia tanya kenapa nak buang geografi ni? Geografi ni boleh bagi dapat boleh tambah sebagai kita tambah A lah, boleh jadi 10A macam tu. Itu dah buat surat dah kan masa tu? Dah buat surat. Abang tu yang buat surat masa tu? Sebab tu dia panggil datang pejabat dia. Lepas tu dia panggil tu, dia cakap kenapa nak buang geografi. And I said directly to her, saya nak jadi doktor, saya tak perlu ambil geografi. Lepas tu good answer. Lepas tu dia cakap boleh ke awak ni ambil doktor? Dia cakap macam tu. And saya takkan pengalaman tu memang takkan lupa lah. And start pada tu I polish, I brush up and I prove to her and I can get into this course medik lah. Okay, so itu kira bukan nak kata pahit, bukanlah pahit kan, tapi dia macam satu cabaran kan. Betul tak? Dia kenangan tapi dia macam nak kata pahit bukan pahit, nak kata manis bukan manis, tapi dia macam satu challenge untuk kita lagi berjaya di masa depan. Okay, thank you Kurik. Syukri Kurik pula. Kurik pergi kat rumah. Okay, so kita try, kita jawab poll yang kedua ni. Saya ada buat satu poll lagi. Apakah perasaan anda ketika berada di alam persekolahan? Ni untuk adik-adik lah, untuk yang ada dalam ni untuk jawab. Apakah perasaan anda ketika di alam persekolahan pada ketika ini? Adakah mengembirakan, okey sahaja, terpaksa ataupun tak pasti? Okey. Oh, ada yang kata tak pasti ya, di zaman persekolahan ni. Okey, alhamdulillah tak ada yang memilih terpaksa belajar. Okey, bagus ni pelajar Taman Tasik. Pelajar Taman Tasik tak ada yang bukan terpaksa belajar. Tak pasti tu biasalah kalau kata mungkin dia form 1, dia masih tak sure lagi kenapa dia berada di sekolah menengah. Mikael, nampak tu tak pasti lagi.
2 orang tak pasti. Okey, tapi majoriti kata mengembirakan. Okey, alhamdulillah. So maksudnya masuk Taman Tasik ni sepatutnya mengembirakan lah sebab bukan setakat orang kata apa, sekolah tu bukan sekadar nama sekolah rancangan khas, tapi dia juga sebab ada cikgu-cikgu yang baik, cikgu-cikgu yang hebat, ada environment lah tu, suasana pembelajaran dia memang dah 20 tahun saya berada di Taman Tasik memang sangat kondusif untuk belajar, especially dekat Taman Tasik ni. Okey, kita beralih pada topik yang berikutnya. Okey, ni topik ni macam sebenarnya agak umum juga, semua mungkin nak tanya juga yang orang berpengalaman ni kan. So antara bidang-bidang, antara kerjaya, bidang ataupun laluan selepas SPM, sebenarnya ramai yang tak tahu ke mana hala tuju pelajar SPM ni. Sebab kita tahu sekarang ni ramai yang tak nak menyambungkan pelajaran, tak nak meneruskan pelajaran selepas SPM. Kalau ikut kajian ada 72% lepasan SPM tak membuat apa-apa application, tak membuat permohonan untuk meneruskan pembelajaran dalam pengajian tinggi. Itu satu masalah, 72%. Itu pun kita tak tahu sebenarnya 72% tu datang daripada mana. Kalau pelajar Taman Tasik insya-Allah taklah kot. Pelajar Taman Tasik kebanyakannya semua cita-cita dia tinggi, semangat tinggi untuk meneruskan selepas laluan selepas SPM. So kita tahu kita ada pilihan, selepas SPM kita ada pilihan matrikulasi, nak masuk matrikulasi ataupun nak masuk asasi, ataupun ambil STPM, ataupun diploma, ataupun sijil. Jadi untuk nak tanya Prof, okey, Prof rasa kalau kata untuk bidang sains, kalau kata macam Prof sekarang berada dah tahap sebagai seorang pensyarah dan sebagai seorang saintis, jadi laluan yang terbaik, kalau pendapat Prof lah, ni pendapat saja tau, tapi tak semestinya orang kata apa, jawapan tu memang terbuka kan, terbuka. Jadi kita tak dah nak salahkan, okey bidang ni tak patut masuk, bidang ni tak menyusahkan ke apa ke, tapi mungkinlah nak tanya pendapat Prof, laluan mana yang sebenarnya yang terbaik untuk menjadi seorang saintis ataupun lecturer dalam bidang sains? Okey. Kita banyak laluan. Bagi saya semua laluan tu ada kelebihan dia sendiri. Tapi apa yang saya tengok kebanyakan macam waktu batch saya, kebanyakannya memang daripada matrikulasi, asasi, diploma. Okey. Yang STPM? STPM ada tapi kurang. Kenapa, boleh tak bagi tahu kenapa yang STPM ni agak kurang, padahal yang ambil STPM bidang sains pun sebenarnya agak ramai juga kan? Mungkin yang target STPM diorang lebih kepada pergi ke area farmasi, sebab saya sendiri area medical physics. Okay. So dekat physics kebanyakannya adalah matrikulasi, asasi, diploma. Mungkin mereka lebih kepada farmasi ataupun medical. Yang saya tengok sampai ke PhD pun kebanyakannya adalah matrikulasi. Okey, kalau pendapat Prof, antara matrikulasi dengan asasi, sebab USM pun setahu saya ada pro USM kan, dia macam asasi kan? Ada. Jadi sebenarnya kalau kata antara dua tu, matrikulasi dengan pro USM, sebenarnya mana yang lebih baik? Okey, kalau lepas habis SPM dan memang dah tahu diri sendiri tu nak kerja bahagian apa, target apa, better terus pilih asasi sebab kita terus belajar lebih kepada bidang yang memang kita masuk tu. Kalau matrik ni kita still nak berada dalam keadaan suasana sekolah sebab kita still macam dekat asrama. Kita masih belajar fizik, maths. Jadi bila masih tak tahu nak decide untuk ambil apa, untuk kerja apa masa depan, sesuai ambil matrikulasi sebab dia lebih open berbanding dengan asasi. Tapi chances dia mungkin lebih kurang sama lah kot kalau asasi dengan matrikulasi. Kalau kata asalkan kita score dekat matrikulasi ataupun asasi, kalau kata kita nak jadi saintis ataupun lecturer, peluang tu masih ada. Masih ada, ya. Okey. Macam mana pula dengan diploma? Ada tak yang menjadi lecturer ataupun yang jadi saintis, dia melalui peringkat diploma dahulu? Ada, tapi kebanyakannya bukan orang Malaysia. Maksudnya dia orang lebih kepada tu sebab mungkin kat sana tak ada macam program macam kita. Program macam kita mungkin lebih mudah, lebih mesra untuk student-student
buat pilihan masa akan datang. Dia orang daripada awal dah spesifik kepada diploma. Sebab diploma ni dia dah direct into that bidang. Lepas tu nak tukar sangat macam nak lain daripada fizik nak pergi ke bio macam lari sikit. Okay, so sebenarnya laluan pantas kalau kata diploma ni dia macam lama sikit kan dia punya dia ambil masa kan. Lepas tu degree lagi. So bila matrik dengan asasi ni kita dah jimat lebih kurang 2 tahun macam tu. Dia kalau kata pendapat Prof setuju tak kalau Prof kata yang memang cemerlang dalam SPM selalunya dia akan memilih matrikulasi ataupun asasi? Ya. Berbanding diploma ni mungkin yang tak dapat masuk matrikulasi ataupun dia memang dah nak tumpu nak jadi jurutera yang bidang tertentu lah dia akan lepas tu. Okay. So maksudnya untuk yang pelajar bio yang ada sekarang ni tingkatan 4 tingkatan 5 ni jadi sepatutnya boleh fikirlah nak pilih nak masuk matrikulasi ataupun asasi. So itu fokus yang inilah maksudnya dua laluan ni. Okey, ada Prof nak tambah apa lagi ke yang berkaitan dengan ni? Itu saja. Ini saja. Okey, dalam bidang perubatan pula. Okey, Dr. Rishaini. Mana sebenarnya yang laluan yang untuk medical sebab pasti yang pelajar yang ada ni yang berada dalam ni mungkin kebanyakannya minat dalam bidang perubatan, pergigian. Okey, so mana laluan yang paling sesuai? Actually kalau mau masuk perubatan the first 3 tu okay tu. Matrikulasi boleh, asasi boleh, through STPM also can. Memang dia ada slot dia, cuma for perubatan in Malaysia, diorang target CGPA. So pointer current standing at the moment is 4.0. Paling kurang, contoh kalau you do asasi, contoh in UMS lah kan, buat asasi di UMS, the lowest you can get is 3.8. Tapi itu pun depends dengan the intake of that particular year. Kalau ramai betul yang apply, yang dapat is 4.0, then the 3.8 tidak akan masuk. So at least 3.8 asasi can enter the medical school? Yes. At least. Tapi kalau matrix must kalau get matrix is 4 flat? 4 flat. So maksudnya matrix lebih sukar sebenarnya untuk ke perubatan. Asasi actually dia depends on the university tu. Contoh macam student tu memang asasi UMS. UMS students, asasi UMS students memang dia ada slot untuk masuk bidang perubatan. So contoh macam untuk bidang perubatan maybe they will give about 5 slots. Tapi kalau during that particular year 6 orang apply and there's only 5 slots, out of the 6 people, 5 orang dapat 4 flat, seorang dapat 3.8, memang the 4 flat saja yang akan masuk. Okay. So it's safest kalau it's 4 flat lah. Dengan one more dia orang look into is MUET, band 4 and above. Chances antara matrix dengan asasi macam UMS kan ada asasi dia kan. Chances percentage untuk ke medical school berapa persen? Matrix dengan asasi? Almost similar tu actually. 50%, 50%. 50% jugalah. So competition among the asasi students less lah kan sebab student dia tak ramai. Yeah. So of course their slot will be more for them, so easier for them to enter. Okay, but ada but dia kan, masalah ada but dia. Ada but dia jugalah. But dia itulah. Depends on the intake on that particular year sebab different every year dia punya intake akan berubah tu. Okay, nak tanya UMS still asasi dia masih 100% kena Bumi Putra ke? Tidak. Mixture sudah. So maksudnya yang macam Indian, Chinese yang ada dekat Semenanjung ni boleh apply lah ke asasi UMS? Can kalau tahun tu diorang buka slot. Macam for the time being now they cater for Sabahan. So walaupun dia not Bumi Putra Sabahan, dia contohlah dia Indian tapi dia born in Sabah, raised in Sabah, then they will have a chance for asasi UMS. So kalau the intake from this side here sudah ramai, then from Semenanjung tidak akan masuk di sini lah. Cuma what I found out this year, there are some students dalam 15 to 16 students dapat full sponsorship UMS tu untuk asasi.
So those yang full sponsorship by university ada more career progress in the university lah. Better career prospect under the university. Okay, during your time, masa you dekat matrikulasi Kuantan, macam mana competition you nak dapat for flat and then you nak dapat medik tu? Macam mana competition? You first choice you UMS kan? Yeah, first choice UMS. Maksudnya you dapat terus direct first choice kan? So macam mana you rasa bahan competition that time untuk medical? I think in matrix mostly it's not people competing untuk apply medik. It's more of people competing untuk dapat 4 flat tu. Okay. So they aim for 4 flat supaya senang untuk dapat scholarship to sambung study in whatever field they want. So even my batch dulu, I think there's only 3 of us saja yang apply medik from my whole class. Some masuk engineering, some pharmacy, some masuk lecturer, tapi kebanyakan semua 4 flat. Tapi what they are targeting is scholarship. So kalau kata medicine memang ada yang memang dapat sponsorship lah, mata scholarship ataupun loan daripada government, right? Macam UMS during my batch yang saya masuk tu, everyone in my batch is JPA scholar. Masuk UMS terus JPA sponsor. So it's not yang kita orang apply, kita orang diberi JPA scholarship sama ada mau terima atau tidak. So those yang tidak mau terima, then up to them lah. Kadang-kadang some of them dapat scholarship daripada negeri, kerajaan negeri. Sabahan, right? Yeah, so some diorang guna PTPTN sebab they don't want the JPA punya bond. Bond JPA is 10 years. 10 years right now? For now? For now, the current situation with everything that is going on, yang contract MOs and stuff like that, diorang mau bubarkan the thing. But those yang baru apply will still have this particular bond lah. Okay. So tu banyak juga benda baru sebab benda zaman berubah kan. Jadi dia punya rules tu dia lain-lain. Okay, so nak tanya pula Dr. Shukri, macam mana ni kalau kata pendapat Shukri, pendapat Dr. Shukri, macam apa sebenarnya, matrikulasi ke asasi? Which one better? Dia depend on student tu sendiri. Kalau basically matrikulasi dengan asasi ni foundation sama je dua-dua, cuma kalau korang boleh korang boleh independent ke independent punya style study. Kalau korang macam dah biasa study asrama, student boarding school, masuk matrikulasi ni basically sama je. Dia macam sekolah asrama juga. Dia still ada macam tutorial class, kadang lecturer buat extra class. Memang dia spoon feeding lah kalau matriculation ni. Korang jangan risau macam takut terbabas ke. Kalau macam foundation memang totally dia biar student dia. Dia macam university lifestyle kan? Memang university lifestyle. Tapi adalah juga certain lecturer yang ambil tahu juga. Tapi tu lah beza asasi dengan matrikulasi tu beza dia. Tapi in term of chances tu, tak kisahlah kau ambil asasi ke matrikulasi ke, try to target higher lah. Higher achievement. Untuk dapatkan. Sebab medik ni kalau contoh matrikulasi tu try to target 4 flat lah. And at least muat band 4. Macam doktor cakap tadi. At least muat kena dapat band 4. Muat pun boleh ambil masa matrix ataupun asasi kan? Memang kena ambil pun. Memang kena ambil. Lepas tu kalau contohlah korang matrikulasi dapat, ada je certain student tak dapat 4 flat pun still boleh still ada dapat masuk medik juga. And macam mana kes yang tak dapat 4 flat ni boleh masuk medik? Mesti ada speciality yang ada pada dia ni. Bukanlah. Bukan kabel Bukan. Dia maybe waktu tu maybe student yang apply tu depend on university. And depend lah kalau macam waktu apply tu tak ramai interview student dia semua kan, dia punya test dia tu. Nak masuk medik ni pun lepas apply tu dia akan dapat interview dulu. Tak kisah kau dapat 3.8 ke 3.9, dia akan panggil interview. Kalau ada rezeki lah, kalau ada rezeki dia akan panggil interview. So dapat interview tu kena buat betul-betul lah. Boleh tak cerita sikit pengalaman hang bukan betul lah, pengalaman hang apply universiti dulu kan, nak dapat masuk medik ni bukan senang kan? Boleh tak cerita?
Cerita sikit. Masa dulu start pada matrik lah. Pada matrik kan ada 2 sem, memang kena target 4 flat, 2 sem. 4 flat. Muat dapat band 4. So okay, dah max lah kat situ. Band 4 tu kira minimum lah, minimum requirement. So apply. Kalau untuk apply degree tu, untuk medik dia akan first 3 choice tu kita boleh apply medik. Kalau contoh matrikulasi ni, kelebihan dia nak compare dengan asasi. Matrikulasi ni korang boleh pilih universiti mana korang nak. Kalau macam asasi, contoh korang asasi UMS, Unimas ataupun asasi Unimas lah contoh, ataupun Uniza. Kalau asasi Uniza sendiri, dia akan contoh intake untuk foundation tu 60 orang kan. So dia akan ambil half lah, 30 orang daripada foundation tu akan masuk medik. Lagi 30 slot tu daripada matriculation lah. So, sama macam Sabah jugalah, 50-50 lah. 50-50. So kat sini kalau contoh korang masuk asasi Uniza, korang kena jadi top 30 lah student dalam foundation tu. Kena usaha dapat top 30. Tak kisahlah pointer berapa pun, tapi dapat top 30. Sebab dia akan ambil 30 orang daripada foundation tu. And matrikulasi ni memang korang tak boleh ni lah. Memang ramai matrikulasi dalam Malaysia ni ada berapa. Memang kena target. Kira Uniza tu masa apply dulu lepas matrix tu, Uniza ni bukan pilihan pertama kan? Bukan. First choice USM, second choice UPM, third choice Uniza. Tiga-tiga pergi interview. Tiga-tiga dapat interview and tu lah result dapat last kali dapat dekat third choice. Alhamdulillah lah, sebab third choice, sebab masuk fourth choice tu dah masuk bidang lain lah kan. Pilihan keempat lah minta farmasi. Bukan. Farmasi. Bukan farmasi. Engineering. Tukar ke? Engineering rasanya. Ya. Kan tidak bidang dah tak kena lah. Tak ingat. Lepas tu kalau untuk contoh macam asasi UM dengan asasi UiTM, dia macam tricks. Sebab asasi UM dengan asasi UiTM ni korang boleh, lepas foundation tu korang boleh minta degree dekat universiti lain. Betul. So dia akan compete dengan pelajar matrix juga lah. Betul. Tapi kalau macam asasi Uniza, once korang tak dapat masuk medik perubatan dekat Uniza, korang tak boleh keluar dah universiti lain. Korang kena ambil apa-apa course yang ada dekat Uniza tu juga. Sama juga macam Unimas. Sebab tu ada kita tengok certain student yang dia tak lepas foundation, tak lepas nak dapat medik, dia akan keluar masuk swasta, universiti swasta, contoh MSU ke untuk dapat medik. Lepas tu kalau matrix ni better target higher lah. Dapat 4 flat, jangan risau, mesti dapat interview punya. Confirm. Okay, untuk ni lah, untuk nak bagi semangat pada yang mungkin yang non-Malays dalam yang ada sekarang ni, setuju tak kalau kata selalunya kalau yang non-Malays ni yang masuk matrix, dia mesti at least dapat 4 flat? Non-Malay, senang cakap, kalau non-Malay dapat masuk matrix, memang dah confirm dia pandai. Sebab yang non-Malay nak masuk matrix sangatlah susah. Sebab ada kota tu lah masalah dia. Sebab ada kawan saya masuk matrik dulu, Chinese lah. Dia masuk second intake, even dia dapat 8A plus SPM. Tapi masuk second intake. Sama case dengan Dr. Rishani. Even SPM memang susah lah. Tapi bila dah masuk matrik, Confirm lah. Itulah. So nak bagi semangat lah, bagi dapat orang kata sebanyak A plus yang mungkin kan, kalau boleh straight A's, sebanyak A plus, and then barulah nak mudah untuk masuk matrix tu, okay lah kan, dia ada peluang lah. Sebab asasi masih macam susah lagi lah sikit nak masuk sebab dia tak buka lagi pada bukan Melayu kan. Tu kalau contohlah yang macam student yang SPM dia tak berapa bagus tapi dapat masuk matrix. Contoh matrix kan ada 3 modul. Rasanya first modul untuk yang betul-betul ambil bio, fizik, kemis. Second modul dia ambil fizik, kemis tapi tak ada biology. And third modul dia ada biology, ada kemis tapi tak ada physics. So bila even korang SPM korang tak perform, tapi once kau dapat masuk matrix tu, korang still boleh brush up, korang still boleh push untuk dapat 4 flat, jangan risau.
Sebab masuk matrik biology, fizik, kemis tu dia ajar balik satu-satu. Okey, so sebelum kita beralih pada topik berikutnya, saya nak lancarkan satu lagi poll. Mungkin dah dengar tadi kan idea apa pula pandangan audience yang ada sekarang ni. Okey, apa pilihan yang mungkin nak diceburi ataupun nak dilalui selepas SPM nanti. Nampak macam matrix, sebab dalam ni pro matrix kan, dalam ni tak ada yang asasi, jadi tak ada orang yang apa ni nak mempertahankan asasi dalam ni grup ni. Sebab saya dulu pun matrix juga. Tapi matrix dulu dia lebih pada asasi, macam asasi, sebab matrix dulu dia dah ikut universiti kan, so dia macam asasi lah. So ada juga sekarang tengok yang popular ni matrix dengan asasi. Ada seorang memilih berhenti belajar. Ni dah termasuk 72%. 72% tak nak menyambung pelajaran selepas SPM. Baru ada nak tambah sikit lagi. Contoh kalau korang matrix, kau nak masuk, contoh nak buat medik atau medik kau nak buat medik dekat UM. Daripada matrix nak masuk medik UM degree, kau kena buat satu test, BMAT test. So jangan terlepas lah buat test tu, sebab saya terlepas dulu. Oh, dia maksudnya semasa kita dekat matrikulasi, dia ada satu test untuk masuk ke Universiti Malaya. Kena buat pandai test Universiti Malaya. Dia buat test lain. Baru boleh apply waktu UPU nanti. Kalau tidak memang tak boleh. Lepas tu dia panggil interview lagi. Panggil interview. Baru tahu. UM memang kira susah lah nak masuk medik dia. Nama test dia BMAT. Kau kena nanti buat BMAT test. So nak masuk medik situ kena buat test tu dulu. Once test tu lepas baru dia panggil lah. Tentu. Okey, sekarang ni ada yang memilih matrikulasi lah, agak ramai. Tapi ada juga yang berminat nak masuk asasi lah ya. Okey, kita beralih pada soalan berikutnya. Saya nak tanya Prof. Okey Prof, mungkin adik-adik nak tahu apakah dalam pendidikan ni kan, dalam bidang kita ni belajar macam berterusan kan, sampai kalau boleh sampai kita pencen, sampai kita dah tua pun kalau kita boleh ada peluang untuk belajar, kita akan terus belajar. Jadi pendapat Prof, apa sebenarnya bukan bidang, maksudnya tahap tertinggi yang kita boleh belajar, yang kita boleh capai sebenarnya dalam bidang pendidikan? Dalam pendidikan ni lah. Dalam pendidikan. Tahap paling maksudnya kita nak tahap paling tinggi yang kita boleh capai. Macam tiada ending saja belajar ni. Tak ada ending. Doktor tak ada ending. Doktor betul. Tapi kalau kata kami ni macam cikgu, macam guru kan, ataupun macam saintis, macam prof juga kan. So apa yang paling tinggi yang kita boleh maksudnya pendidikan tertinggi yang kita boleh capai, apa dia? Of course Doktor Falsafah, tapi bila kita dah sampai tahap Doktor Falsafah ni pun kita ada rasa macam, sebab Doktor Falsafah ni dia rigid kepada satu area yang sangat kecil. Jadi kita akan saya sendiri pun ada rasa terfikir aku nak ambil second PhD. Pasti nak sambung lagi belajar. Maksudnya kita tak sabbatical tu maksudnya dia ambil PhD yang lain lah. Betul ke? Okey. Itu yang saya pernah dengar dulu masa dekat U dulu. Pensyarah ni cuti sabbatical. Dia apa dia cuti sabbatical tu kan? Ingat cuti semester. Buat research jugalah. Research on apa yang dia tengah buat sekarang lah. Bidang yang dia buat. Okey. So adakah kalau kata mungkin Prof nak buat kajian bidang lain kan? Bidang mungkin lebih kepada yang selain yang sekarang Prof tengah fokus kan? Bidang-bidang yang Prof tengah fokus. Kalau saya senaraikan kat sini memang banyak juga ni skill and expertise ni, density functional theory, DFT calculation, electronic structure, quantum mechanics, UV visible spectroscopy, HRTEM, DNA extraction. DNA extraction ni pernah dengar, yang lain tu semua tak pernah dengar. Okey, mungkin ada bidang lain yang mungkin Prof nak proceed ke ataupun mungkin nak ceburi? Sekarang ni macam bagi saya fizik saya dah expose to banyak benda, and then biology ambil saya nak sekarang ni bercadang kalau lah ada peluang nak more to molecular biology ataupun biological engineering. Wow, okey. Sebabnya
Contohnya saya tengah buat research pasal DNA. So sekarang ni orang tengah bukan dekat Malaysia dia, dekat UK, dekat Jepun. mana tu? Jepun dengan UK, Jepun. Dekat Switzerland apa so dia orang sekarang fokus macam mana nak jadikan DNA tu as digital data storage. Dan bukan tu je, dia orang nak jadikan DNA ni sebagai nanowire. Nanowire dalam kita punya device lah, nano device yang lebih kecil. Sekarang dia tengok handphone kan, dia nak create device yang lagi kecil menggunakan DNA as nanowire. Lepas tu nak storage data macam DNA data storage. Jadi molecular biology ataupun biological engineering ni salah satu area yang bagi saya banyak lagi yang boleh explore dan akan datang memang bermacam-macam lagi kita boleh discover. Betul. So pandangan Prof, macam mana kalau kata macam Prof kan nak capai tahap sekarang ni, nak dapat PhD, nak jadi lecturer, macam mana cabaran dia? Adakah semudah yang kita fikir ataupun dia memerlukan keazaman yang sangat kuat? Rasa belajar any bidang pun ada naik turun dia. Menangis tak usah cakap lah, kita menangis depan buku lah, depan nota lah apa semua kan, sampai basah kuyuk semua nota. Tapi kita kena, bagi saya diri sendiri kena rasa macam lepas dah jatuh, kita dah down pun sekalipun kita kena bangun balik. Bangun balik sebab yang akan tentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri. Kita yang decide kita nak, takkanlah kita nak terus sedih berhari-hari kan. Nak sedih boleh, nak sedih, nak menangis boleh. Nak menangis tak apa. Tak apa, boleh nangis tapi bangun balik. Belajar balik. So maksudnya bukan mudah lah. Dia kena usaha, kena ada usaha, dia kena ada minat dan juga kebolehan kan. Mesti ada kebolehan juga. Setengah tu dia mungkin minat tapi kebolehan tak ada. Jadi dia tak usaha ke situ. Jadi macam mana nak dapat kebolehan kan? Okay, boleh tak Prof cerita sikit pasal lu degree ambil fizik perubatan kan? Jadi kalau lah kata ada student-student yang berminat kan nak menceburi dalam bidang fizik perubatan, adakah bidang ni sangat digalakkan ataupun kalau boleh ambil bidang lain lah, mungkin peluang pekerjaan dia agak kurang ke macam mana? Okay, fizik perubatan ni lebih kepada menggunakan aplikasi fizik atau kejuruteraan dalam bidang perubatan kesihatan. So basically apa subjek-subjek yang kita orang belajar adalah macam mana penggunaan mesin-mesin yang ada dekat hospital, macam mana bila benda tu, contohnya bila kita x-ray radiate pada sel ataupun badan manusia, what happen. So macam mana nak dapatkan image dia. Nak kata saya suggest mungkin 80% je saya suggest. Sebab dia medical physics ni dia ada lagi satu bidang yang lebih kurang, iaitu science radiation science. So radiation science ni belajar benda lebih kurang yang sama, tapi kebanyakan hospital, saya sepaham saya lah, lebih memilih untuk ambil belajar daripada radiation science berbanding medical physics. Tapi medical physics ni dia tak rigid, bukan hanya kerja kat hospital saja, kita boleh kerja dengan company yang jual alatan MRI. Okey, apa beza dengan bioperubatan? Sebab bioperubatan tu masa zaman saya dulu, bioperubatan lebih popular daripada fizik perubatan. Ada tak boleh cerita sikit dia punya perbezaan dia? Bioperubatan ni dia kurang sikit subjek-subjek fizik sebab kita, yang fizik perubatan kita major lebih banyak subjek fizik. Kita nak faham konsep bila bila kita radiate sel tu dengan x-ray, kita nak faham dia punya physical properties, perubahan fizikal dia. Berbanding dengan bioperubatan lebih kepada, saya rasa banyak subjek macam DNA extraction lah, apa benda lebih ke situ. Okay. So nanti tak apa, nanti kita akan tanya balik pada Prof soalan-soalan yang lain. Okay, kita teruskan mungkin apa ni boleh tanya pada Prof jugalah pasal Prof, tanya pada Prof.
Okey, untuk sekarang ni kalau kata cadangan Prof lah, kalau kata bidang-bidang dekat universiti ni kan, untuk pelajar bio lah, especially pelajar bio, apakah bidang yang memang orang kata apa, bidang yang popular yang boleh menjamin masa depan? Boleh Prof bagi pendapat? Prof tak buka mic. Okey, cadangan saya untuk adik-adik sama belajar kalau minat dalam bidang bio, mula-mula bolehlah ambil molecular biology atau biological engineering. Lagi satu, kejuruteraan makanan. Sebab benda ni banyak lagi benda yang kita boleh discover yang kilang pun perlu, dia tak spesifik pada hanya dekat research center, dekat universiti ke, dekat hospital ke, dia banyak tempat perlu. Saya sangat setuju dengan yang Prof kata tadi, teknologi makanan ataupun kejuruteraan makanan. Sebab itu merupakan orang kata core kan, bisnes dalam sesebuah negara. Dia mesti mengeluarkan produk makanan yang berkualiti, yang bermutu, yang tahan lama kan. So saya rasa yang bidang yang berkaitan dengan makanan ni sepatutnya boleh dibagi penekanan lah kan, selain bidang perubatan ataupun farmasi. Yang tu orang kadang-kadang pelajar ni terlepas pandang. Okay. Kalau kata diberi pilihan kan, okay, kalau kata Prof sekarang dulu last time buat fizik perubatan, and then pada masa yang sama diberi pilihan untuk ambil bidang perubatan. Mana satu nak pilih? Oh. Susah nak pilih tu. Sebab tengok tadi dalam biodata tadi kan, pertama nak jadi saintis, okey, alhamdulillah capai kan. Lepas tu pilihan kedua dia jadi doktor. So doktor tu pun sebenarnya doktor PhD dah capai juga kan. Cuma mungkin doktor perubatan macam mana tu? Kalau kata masa dululah, kembali pada masa dulu, diberi dua pilihan tu, yang mana yang mungkin yang menjadi pilihan Prof? Untuk jadi doktor perubatan memang bagi saya menarik. Memanglah ada target dulu, tapi saya takut sikit sebab kan dalam kena bedah tikus, lepas tu so saya lepas tu nak kena hadap patient apa semua kan, jadi mungkin saya fizik perubatan lah kot. Saya kurang boleh untuk face benda-benda. Kira alhamdulillah lah, kira membuat pilihan yang tepat. Okey, disebabkan faktor-faktor, orang kata faktor-faktor persekitaran benda tu kan menyebabkan bukan tak minat minat ada kan, tapi kepahaman. faktor-faktor persekitaran tu kan, faktor-faktor dalaman dan juga persekitaran tu yang menyebabkan kita memilih. Maksudnya betul lah laluan tu, lorong yang telah diberikan tu, alhamdulillah Allah dah tunjukkan, dah bagilah kan. Okey Dr. Rishaini, kalau di Sabah, Universiti Malaysia Sabah kan, jadi bidang-bidang yang popular ataupun bidang yang boleh menjamin pekerjaan. Apa pendapat Dr. Rishaini? I think for now semua bidang boleh menjamin pekerjaan tu. So saya tidak boleh cakap yang if you take medical punya profession 100% boleh jadi the whole doktor. future is perfect. Doktor. Kalau dulu when we talk about 20 years back, yes, it is possible. Tapi sekarang, that's why kalau korang sedar ada banyak berita yang kes yang kontrak MOs, kes yang ada bukan rusuhan, barang yang diorang buat tu. Kiranya yang dia voice out semua-semua tu lah. Okay, so whatever bidang yang kamu ambil, make sure you guys ambil bidang tu sebab minat, bukan dipaksa. Because if benda tu korang minat, macam mana pun korang memang akan berjaya dalam hidup tu. You will find a way to make your career progress. Kalau benda tu you tidak minat tapi korang pergi belajar sebab kena paksa family, contohlah doktor lah kan. Belajar doktor sebab kena paksa family, then at one point kan korang akan stress dengan kerja tu. Then this is not going to bring you guys further in life. This is my opinion lah. So for now, anything you take, there is a risk to it. Okey, sebab kita dengar sekarang kan ramai graduan yang menganggur, betul tak? Ramai kan, agak
agak ramai sebenarnya, agak membimbangkan. Especially yang ambil bidang macam orang kata biologi tulen, kimia tulen, fizik tulen. Macam mana pendapat ni Dr. Rishan ni? Okay. The reason why banyak yang menganggur is satu, our economy in Malaysia actually drop lepas COVID. So we are in the phase yang everything tengah dalam proses pemulihan. So untuk companies buka kerja baru, to open up this one because the company pun are losing money, in order for them to bring in new people, diorang kena menjana dulu. Baru diorang boleh bawa orang masuk. So ended up sebab even my anak buah yang ada di sini pun dia study marine biology, tapi currently dia jadi eksekutif di, korang pernah dengar pasal Kasem kan? Kasem, jual kereta. Yes. Beli dan jual kereta. He is eksekutif untuk company Kasem di Sabah. Even though dia ambil marine biologist. Dia marine biology. Company yang offer dia kerja, ngam-ngam jatuh teruk time COVID. So they cannot hire him sudah. So terpaksa cari jalan lain. Tapi currently he is the head of Sabah punya branch lah. So meaning whatever things you guys take, there is job scope memang akan ada. Cuma whether does it fit your field atau tidak, that is a different question. Dengan next, the possibility untuk korang, contoh korang ambil bio tulen lah. You guys can masuk academic punya side, lecturing punya side, masuk university. So there's a lot of prospect to it. Sama ada mau go forward with that bidang atau you want to find some other experience outside. So job prospect boleh cari. Macam this anak buah main, dia memang tidak mau jadi lecturer. Walaupun dia sudah kena offer untuk master's program. Dia mau working experience. So dia ambil lah whatever working experience yang dia boleh dapat dari luar. Okey, betul, saya setuju dengan pendapat Dr. Rish. Whatever bidang, mungkin kita tak bernasib baik kan, certain orang dia tak bernasib baik untuk dapat bidang yang dia nak di universiti. Jadi dia terpaksa ambil bidang yang mungkin mula daripada bidang lain dulu, macam ambil biologi tulen ke kimia tulen, and then daripada situ dia boleh jadi stepping stone untuk pergi next bidang. Betul tak? Kan? Macam mungkin dia boleh jadi scientist in the future kan, walaupun dia belajar yang tulen sahaja, ataupun mungkin dia boleh jadi teacher, mungkin boleh jadi lecturer. So benda tu macam stepping stone lah kan. So kita tak boleh anggap kata, kita tak boleh jadikan dia alasan kita tak nak sambung belajar kan, sebab dapat bidang yang kita tak nak sambung. Kan? So untuk situasi sekarang ni sebenarnya selagi kita boleh belajar, kita teruskan belajar. Betul tak? Betul. Melainkan kita tak boleh belajar, lain cerita lah. Okay. Another case yang di sini, contoh UMS student sport science sukan. So science sukan, because sukan punya industry drop time COVID, ramai yang tidak dapat kerja. So there are some from this particular batch lah. There are some yang sambung study masters, there are some yang masuk dia jadi coach di gym. Dia jadi personal trainer. There are some yang jadi cikgu sekolah. So few of my friends kena posted to Sarawak tu, pedalaman. So yang tu diorang memang ambil. Diorang go there for the experience lah. Itulah kan. So itu bidang sport science tu? This is bidang sport science. Yelah 2 tahun kan mana ada sukan kan. Habis macam tu saja. Okay, thank you doktor. Okay, saya nak launch satu lagi poll berkaitan dengan bidang. Mungkin nak tengok audience kat sini berminat dalam bidang yang mana satu. Sama ada perubatan, pergigian atau veterina, kejuruteraan teknikal, kewangan, perakaunan, perniagaan, pendidikan, sains ataupun matematik umum, pengurusan ataupun pentadbiran. Kita nak tengok juga yang pendengar-pendengar yang ada ni ada minat ke arah mana kan. So mostly memang 6 orang memilih perubatan, pergigian ataupun veterina. Okey, ada yang memilih kejuruteraan teknikal, tak ramai lah. Pendidikan pun ada, pendidikan, kewangan, perakaunan, perniagaan pun ada.
Okay, sains dan juga matematik umum pun adalah yang memilih tapi tidak ramai. So yang pendengar yang bawah ni kebanyakannya meminati bidang perubatan, pergigian ataupun veterina. Okay, Dr. Syukri. Nak tanya pula, macam mana dengan bidang, mungkin boleh bagi pendapat lah kalau kata antara perubatan dengan veterina, mana lagi susah? Yuniza dia veterina kan? Dia bukan veterina, dia sains haiwan tapi bukan Sains veterina. haiwan. Tapi Sains bukan untuk haiwan. jadi doktor haiwan. Bukan. Oh, Sebab dia itu ada umum isu lah. juga orang tanya itu. Dia sains Dia haiwan. dia macam mungkin bidang zoologis macam tu lah. Mungkin kot. Sebab baru pergi okay. kos tu rasanya. Okay, Lepas macam tu, mana? Apa pendapat ni, Dr. Syukri? Nak kata susah tu, veterina ke perubatan ke, semua susah kalau tak minat. So Minat first, lah yang penting dia, keyword dia. Kalau contoh kau minat tu paling penting sekali lah. Jangan masuk sebab macam Dr. Rishaini cakap tadi, jangan masuk sebab terpaksa ke apa ke. First kena ada minat. Once you ada minat, you veterina ke, you ambil medik ke, semua boleh smooth lah flow. Jangan risau. Kalau kau masuk kau tak ada minat, kau akan study tu dalam keadaan terpaksa, memang susah sangat-sangat lah. Tambah bila pula exam drop pula lagi down. So nak kata susah tu, semua bidang susah kalau tak minat. Semua bidang ada pros and cons dia masing-masing. Okay, macam-macam. Okay, untuk jadi doktor kan, apa ciri-ciri ataupun kriteria, mungkin Dr. Syukri ataupun Dr. Rishaini mungkin boleh bagi pendapat, apa ciri-ciri individu ataupun orang yang memang sesuai belajar bidang perubatan ataupun kejaya di bidang perubatan? Kita bagi Dr. Rishaini jawab dulu lah. Okay, seorang yang experience dulu kan. Kriteria ke? I think basically at the end of the day kan sama ada minat atau tidak saja tu. Sebab kalau mau bilang kriteria, kalau let's say that person tidak score time SPM, tidak bermakna dia tidak boleh study medik. Dia masih boleh teruskan dengan medik. Mana tahu dia pergi matriculation, dia actually buat better in matriculation, dia actually dapat spot untuk medik di university. Kalau orang memang betul-betul minat, memang boleh study. Kalau they don't get a place in government university, private punya sector pun ada. They want to study overseas pun boleh. Sebab a few of my friends pun daripada Russian University, Indonesian University. So those yang tidak dapat university di Malaysia. So if you ask me criteria, it's basically sama ada minat atau tidak. Because benda tu yang akan bring you for the next berpuluh-puluh tahun in this field ni nanti. Okay, sebab apa ni, dia bukan cikgu, saya rasa setiap hospital dekat Malaysia ataupun Malaysia punya culture dengan luar negara punya culture dari segi bidang doktor di perubatan ni, dia tak sama. Dia punya pressure, tahap tekanan, kalau tak silap saya di Malaysia ni, tahap tekanan sebagai seorang doktor tu agak tinggi. Macam apa pendapat doktor? I tunjuk slide boleh? Boleh? Itu yang tunggu slide tu. I show everyone apa yang I've been doing in whatever hospitals, whatever projects yang I've been doing. Okay, boleh share. Nampak kah? Nampak? Okay. I just go through pictures saja dengan semua orang lah. So anyone kalau ada soalan after this, you guys can ask lah. So medic studies, saya study 5 tahun di UMS. So graduated 2017. Then saya kerja 2 tahun in these 3 particular hospitals. These are the 3 main hospitals di Kota Kinabalu Sabah lah, the main city for Sabah. So we have Queen 1, we have Queen 2 dengan Hospital Likas. Hospital Likas fokus kepada kanak-kanak dengan wanita punya cases lah. Okay. So basically di sini 2 years of training. If you ask me 2 years of training, how was it? Dia tengok orang. It is 2 years yang can change your life.
sama ada it will make you a better person or it will make you quit the program. Ini I am telling honestly lah, okay? Based on experience, sebab from my batch itself ada some yang quit, got some memang progress lah. Most of us progress, tapi ada some yang they cannot take the pressure, they quit halfway. So basically training in this 3 particular hospital, they will train you dalam setiap bidang yang ada lah. You will go through all the postings, medical posting, orthopedic. So you will go through orang yang accident, you will go through emergency cases, case kanak-kanak, pregnant woman, cancer cases. Semua tu memang you will go through all these postings lah. Tapi if you ask me, it is a good experience. It's something yang you just have to kuatkan semangat, kuatkan hati and go through these 2 years of training di sini. Next, lepas saya habis di sini, I was posted to Spitang. Spitang is a district hospital. Spitang dia dalam 2 jam drive daripada Kota Kinabalu. Okay. District hospital meaning tiada kepakaran, dia satu hospital yang kecil. Kalau di Taiping consider hospital pakar sudah tu. So mau compare hospital Greek. Hospital Greek, hospital Selama is same level as hospital Spitang. Dia macam pusat kesihatan macam tu ya? Ya, dia macam pusat kesihatan. This is the jalan yang saya naik turun every single day. Mencabar ya? Saya memang drive 2 jam sebab my house is 2 hours away. Memang saya naik turun jalan ni. Kalau banjir, memang banjir lah. Memang ada time yang banjir yang kena panggil boat, bomba untuk minta tolong transfer patient. There are times yang kami terpaksa panggil helikopter untuk ambil patient di hospital because banjir terlampau teruk. These are the issues yang kita orang face di district side lah. Kadang-kadang transfer patient, it will take 4 hours. Tapi district punya posting was one of the best postings I have ever had lah. 1 tahun saya duduk di Spitang. Banyak lah yang saya belajar di situ tu. How to help people yang memang sangat miskin. Okay? After that, baru saya dapat tawaran masuk UMS balik. Saya study UMS 5 years, then saya ditawarkan balik untuk masuk hospital UMS yang masih membina, baru 70%, hoping to open the hospital by next year. So kami consider as pioneer yang tengah build the hospital at the moment lah. Okay. So sekarang buat apa nak ambil master dekat sini jugalah, di Universiti Malaysia Sabah jugalah. So far planning di sini lah because currently we are building up master's program di sini juga. So once we have established master's program, then we will continue di sini lah. Alright. So saya just share sikit lah yang di UMS punya side. Okay, besides kalau you guys are asking how is medical punya life, how is working in hospital, work is work. Of course you will see emergency cases semua tu. Memang korang akan jumpa ramai yang komplain memang penat duduk di hospital. You work macam setengah mati. Macam orang gila 72 hours. I have done that. I have done that in Spitang, I have done that in district yang kerja 72 hours direct. Yang memang tidak tidur, tidak makan. That one is normal. Tapi all this is part and parcel of life. Dia bukan every single day you will go through benda ni. Dia ada certain timing tu. Mungkin minggu tu memang teruk case, then memang teruk lah. Then you will have 1 week yang mungkin everything, tiada orang datang kacau, semua orang macam sehat saja di rumah. So you okay. Okay, so up and down, tapi all this will actually teach you lah. It's an experience lah you will gain. Is there any tips how you can handle the stress moment? For me is my outdoor activities. My outside lifestyle. So I have work is work, playtime is still playtime. Yes. So it is important to kasih balance. Walaupun you work 72 hours a day, they will not make you work every single day 24 jam tu. Each people akan ada 24 hours in life. Is how you balance your life saja yang tu. Okay. I just share dengan semua orang my project lah yang I've been going through so far when I moved to UMS side lah. Okay. So besides seeing patient, okay, besides saya buat klinik punya trips, pakar punya klinik semua tu. This is one of the program yang I actually handled last year.
because for the whole of Sabah, UMS dipilih sebagai the main pusat vaccination time tu. So I was vaccinating 6,000 people per day. Wow. Okay, a Time lot. ni to, if you ask me, it was a very good experience. Tapi at the same time ni memang sakit kepala lah. So you tak ada masalah sekarang nak inject orang memang tanpa rasa painful, dah boleh lah ni? Yeah, yang tu okay. Tapi this one, I handled the whole mega PPV. Kiranya I'm the penyelaras for this thing. Oh, okay. So I have a team yang menginject. I have to make sure the flow semua okay. So basically, dia macam ketua program. Okay. So this was one of the first thing yang I handled in the university lah. So memang kami ada lawatan daripada menteri, kami ada lawatan daripada kesihatan, menteri kesihatan pun turun, menteri Sabah turun. We even did vaccination mobile program sebab di Sabah 50%, not boleh dikatakan 50% here is non-local. Yang memang tiada IC daripada Philippines. So kadang-kadang diorang mau keluar untuk vaksin, they don't really come out. So we will go and find them supaya diorang dapat vaksin jugalah. Interviewed by TVs, memang keluar paper. So all this are the experience yang I dapat time, one of the things that we will actually experience. The next thing is medical camps. This is another one of my project yang I am running at the moment. So medical camps, kita orang akan masuk kampung pedalaman, anywhere lah, all over Sabah for the time being. So practically my team jadi first team yang untuk start this program lah for Sabah and for the whole of Malaysia actually. Sebab benda ni is KPT punya program. Just to let everyone know, I quit KKM in 2021. So, last year? Last year. I quit KKM, I left Spitang because I got offered by UMS. UMS is under Kementerian Pelajaran Tinggi. So I am not bonded to Ministry of Health, sudah. I am bonded to Ministry of Higher Education. Okay. So semua universiti pengajar di Malaysia, contoh macam UM, PPUM, is under Ministry of Higher Education. Diorang bukan under KKM. Okay. USM punya hospital, UITM punya hospital, all these are under KPT. Diorang are anything linked to the university is Kementerian Pelajaran Tinggi. Dia tiada, they are not under KKM. Okay. So which one orang kata apa ni yang lebih ni lah, yang less stressful, under KKM or under KPT? Difficult question to answer actually. Sebab both side pun dia ada dia punya both sama. Sebab both akan hadapi situasi yang sama. Yes, that is one. Yang second thing, kalau let's say under KPT side now, because the hospital is not up yet, so basically kita buat 50% clinical, another 50% is considered macam non-clinical side. So my medical camps are considered as non-clinics program. So we do my medical camp normally di pedalaman. So all these places memang kita orang naik boat, we go to islands untuk mencari perkampungan yang susah untuk diorang dapat medical access lah. So masuk hutan, cross rivers. This is all what we have been doing lah. This is my team yang normally will follow me in for the projects. Okay, next. When tadi saya tanya pasal how do I cope with things kan? Okay, coping with things is basically balancing your work time dengan your play time. So basically my play time, I have teams outside of work time. So we go for competitions, I do trail events. Kalau orang yang pernah dengar pasal Crocker Range, kita orang sudah naik basikal the whole Crocker Range. Memang kita ada basikal punya ride, tapi it was a very good ride. Gunung, siapa yang mau turun Sabah, memang boleh hiking gunung. This is part of the trail untuk naik Gunung Kinabalu. I've already climbed this 5 times. Wow, okay. Climbable, cuma kena training sikit saja. Tu untung siapa yang belajar di Sabah memang akan ada chance untuk apa ni naik Gunung Kinabalu. So this is the view daripada puncak lah. The one yang kalau tengok di note, I think RM1 note kah atau I'm not sure, RM50 note kah kalau tidak silap, yang 50. puncak gunung. Ke yang warna purple. 100 purple. RM100, purple. sorry, RM1. RM1 RM1 yang old note tu.
Oh. So that's about it lah. So basically to go through medical life memang it is possible. It's just that how you balance things in your life. Itu saja, because everyone dia ada 24 hours. So it's to do that. Is how you manage your 24 hours. If you ask me. Yes. So life as a doctor bukan kata setakat bekerja dekat dalam hospital saja. So dia kena get involved juga dengan society, dengan masyarakat, dengan kena masuk luar bandar. Dia bukan kerja dalam hospital saja, betul tak? Yes. Kan? And then sama juga kita sebagai, kalau kata sebagai student yang audience mostly adalah students kan. Jadi students pun dia kena balance dia punya pembelajaran dia punya exercise dia punya co-curriculum. So benda tu dia kena balance kan supaya dia belajar dengan gembira kan, tanpa rasa stres. Okay, so kita sebenarnya dah sampai kat penghujung. Jadi kalau kata audience nak bertanya, ni ada satu soalan yang daripada Akif Nasrullah ni. Mungkin siapa-siapalah antara bertiga ni yang boleh jawab. Okey, susah ke ambil matrix kalau bio, fizik, kimia ni tak ambil DLP? Ni macam situasi sekarang ada pelajar yang DLP. DLP ni dual language program. So ada yang non-DLP dia belajar bio dalam bahasa Melayu. So dalam ni macam Rishan ni memang dalam bahasa Inggeris lah. Macam Dr. Wan Nurfadilah Prof dengan Dr. Syukri, dua-dua ni memang yang bukan DLP, betul ya? Bukan English dulu kan? Saya English. Oh okey, Dr. Syukri yang dalam bahasa Melayu. Okey, yang Prof dalam bahasa Inggeris. Okey, mungkin kita tanya dulu pendapat yang memang English dulu. Macam Prof macam mana? Okey, bagi saya sebab bila kita dah masuk matrik dengan, saya tak tahu sekarang, dulu waktu zaman saya matrik memang kita belajar dalam bahasa Inggeris. But of course dia punya lecturer membantu juga, maksudnya sometimes explain in Malay, itu matrik. But kalau kita pergi, saya tak pasti asasi, universiti, bila masuk universiti memang fully English dalam kelas. Okay. Okay, macam mana Dr. Rishaini? What do you think? Kalau the person actually understands, contoh lah kan, for like myself, we study last time biology in English. Time in matriculation, biology was in English. Tapi my lecturer time tu explain things in Malay, which was easier for us to understand. Time di university when I studied medic pun everything was in English. Tapi explanation by our professors semua in Malay. So basically we understand things better kalau diorang explain mixture of language lah. Tapi of course at the end of the day bila kita orang duduk exam memang kena English written lah. So memang kita punya sebenarnya culture, Malaysian culture, memang kita biasa mix dengan language, right? Yes. So ada sometimes BM, sometimes English kan. So dia dah mix, benda tu dah jadi macam kita nak macam I lah. Macam I pun nak cakap full English pun tak boleh juga, nak cakap full BM pun dah kena selit dengan English juga kan. So dia akan jadi macam tu lah. Sama juga culture dekat universiti. So I rasa kalau kata you boleh dua-dua bahasa, English ataupun BM, sebenarnya tak ada masalah kan dekat matrix ataupun dekat universiti. Okay. Macam mana pula dengan Syukri, Dr. Syukri? Sebab sebelum ni Syukri dekat Tengku Menteri memang dalam BM lah kan, memang tak ada DLP di sana. Okay. So basically kalau untuk belajar tu memang masa SPM saya ambil memang fizik, sains, kemis semua dalam BM lah. Tapi bila dah masuk matrix pakai English, and English lagi senang sebenarnya. English lagi senang nak faham sains. Senang nak faham. Betul. Tapi betul. Macam doktor cakap tadi, memang waktu matrix ataupun asasi ataupun even dah masuk degree sekalipun, still kita belajar dalam English, tapi lecturer still akan explain dalam Malay juga. Kecuali foreigner lecturer lah. Tak ada masalah lah. Kalau macam Akif, cikgu tahu Akif dia ambil bio, tapi dia bukan kelas DLP, dia kelas yang dalam medium bahasa Melayu. Jadi tak perlu risau sebenarnya.
Tapi Akif kena kuasai juga English. SPM kan, betul kan? So kena juga mahir English supaya nanti bila masuk matrix nanti dia tak ada masalah sangat. Okay, ni soalan berikutnya mungkin Dr. Rishani kot yang pakar bahagian ni. Can I know sukan sport study about? Ni Nishan dari soalan daripada Nishan. Science sports ke? Sport science ke Nishan? Sports science ke sports medicine? It is Dia ada dua. Dia ada dua, sports science or sports medicine. So dua-dua tu memang ada course di universiti Rishani? Yes, both ada course. Sports science. Okay, dia nak tanya pasal sports science. Okay, sports science you have okay, dia punya bidang study basically of course it's related to science lah. You will study the physiology of sports, the mechanics of the body, the type of sports, dia punya movement, kiranya the fundamental basics of ataupun the fundamental science of sports itself lah. Okay, then you will learn about training programs, how do you design training programs, athletes, macam mana you want to focus on getting the athletes to be better. So that's how coaches are made. So normally coaches yang from, some of the coaches memang ada sports science background. So basically their function is to make sure the athlete get the proper, the exact training yang dia perlukan lah. So dia bukan sebarangan saja pergi training. Dia memang ada designated training program untuk dia orang lah. So this is what specific for specific sport, right? Yeah. Betul. Okay, what about macam sport science juga dia kena mahir juga about diet, right? About sport diet. This is part of the program jugalah. Okay. Of course, nutrition, there is a course on nutrition saja. That means you become a dietitian. So yang tu is more specific. You will focus on everything related to diet. Tapi under sports science, you will learn part of nutrition in it sebab whatever that is applied to athletes, this is what you will learn. Yes. Sebab I dengar yang ambil sains teras SPM pun dia boleh masuk sport science. And then yang ambil biology pun dia boleh masuk sport science. Okay, kalau kata dua aliran tu kan, so which one is sebenarnya lebih advantage kalau dia ambil sport science? Yang ambil bio ataupun yang tak ambil bio? Better kalau ambil bio. Because basically the basic science yang you learn in sports science is actually from biology. Yeah. But if that particular person tidak ambil bio time SPM, that does not mean dia tidak boleh ambil sports science lah. Dia masih boleh belajar benda tu time university. Cuma dia akan sengsara sikit lah. Sebab basic time sekolah menengah tiada. Yeah. So at least kalau kata sports science, just in case lah kalau kata tak dapat proceed lah dalam bidang sports ke apa ke kan, and then mungkin dia boleh apply jadi cikgu pendidikan jasmani dekat international school ke kat mana-mana, betul kan? Yes, betul. Like my friends sekarang ni diorang sebenarnya apply jadi cikgu sukan tu. So banyak dia boleh pergi sebenarnya. Yes. Bigger area lah. You can become a coach, you can jadi trainer di Kementerian Sukan, you can become a teacher, you can become a lecturer. Yes. You want to further study, you want to become a sports scientist pun boleh, tiada masalah. Okay, thank you doktor. So sebenarnya kita dah terlebih masa dah ni. Kita dah di penghujung rancangan. Rasanya ada lagi soalan. Okay, daripada Turgashini. Ni my student ni, Turgashini, dia nak tanya personal question. Okay, number 1, how do you manage or balance your timing and be committed? And then number 2, how many hours you sleep a day? Ni tanya pada siapa ni, Turgashini nak tanya pada doktor saintis ke nak tanya doktor perubatan ni? Ini mungkin dari segi macam Prof, macam mana? Kalau Prof sebagai seorang saintis, nanti baru kita minta Dr. Rishani jawab. Okay. How do you manage or balance your timing and be committed? Of course, saya ada planning. So everything untuk next week, minggu ni saya dah plan nak buat apa. How many hours sleep tu
setakat ni tak adalah tak cukup tidur. Normal Still, lagi lah sebagai normal seorang lagi. saintis, normal lagi lah. Bukanlah macam Albert Einstein yang tak cukup tidur, rambut Saya serabut tu lagi cukup kan. cukup lagi. Alhamdulillah cukup. Kadang-kadang Okay. terlebih tidur jugalah. Terlebih tidur. Okay. So Untuk ni boleh fikir-fikir ni, my student ni siapa nak jadi saintis, mungkin kalau nak relax lifestyle, mungkin boleh follow jadi saintis. Okay. Okay, tidur pun cukup. Okay, tak ada masalah. Maksudnya masih lagi terkawal lah. tapi Okay, macam cuma kadang-kadang kita kena adjust macam saya buat kerja dengan UK dengan Canada. Jadi ada masa kita jadual kita terbalik, but bab tidur, bab makan minum ke apa, how manage masa tu okay, asalkan kita tahu manage masa kita. Okay, Dr. Rushani. Okay. Currently in whatever I'm doing now, sebenarnya jam 9 saya tidur sudah ni. Itulah sebab Sabah I pun baru teringat tau, 8:30 nak buat program 8:30. Sabah sepatutnya kalau 8:30 tu dah macam pukul 10 malam, betul kan? Somewhat like that lah. So sekarang ni betul dah nearly 12, right? By 9 saya sudah tidur. I will be up by 5 sebab I will go hospital training in the morning. Training. Normally I'll exercise. Training for marathon. Runs lah. So far runs. Okay. Tengok. So exercise morning dalam 1 jam. Then I'll go to work. Kalau pagi hujan, then exercise time push pergi petang lah dalam 1 hour begitu. So balance kiranya my sleep hours is 9 till 5, memang cukup tidur lah now. Okay. So macam mana kalau setengah doktor kan dia ada on call, macam mana dengan Rish? Okay. Speaking of on call punya, macam my previous hospital punya, like contoh di district hospital kan, district hospital what was my schedule like was in 1 week kadang-kadang I will on call 3 days direct, which means 72 hours on call lah. Okay, normally 72 hours on call. Okay, if let's say the call is very bad, then memang malam tidak cukup tidur. Cuma the good thing is in the mornings, we have other colleagues yang masuk kerja, they will cover our shift for us to take a few hours of sleep before we continue back our on call. So if you ask, kalau during that time, yes, sleep memang ada terganggu sikit, tapi you will have days off yang you can actually rest. So my days off of resting is the one yang it will be my training time, it will be my exercise time. For me, macam mana pun, it's I must have my playtime. Kalau tidak akan menggila ni. Betul. Kalau dengar kata macam Rish kan, sebelum pergi hospital, pergi jogging, running dulu kan sebelum pergi ke hospital. Saya teringat satu cerita berseri pasal medical ni, pasal cerita tajuk dia Residence. Tajuk dia pasal residence, and then dia pasal cerita doktor-doktor yang jadi residence dekat US, and then memang sebelum dia bekerja, dia akan jogging, dia akan lari dulu untuk release dia punya stres. Okay, ada lagi satu soalan ni. Saya ni soalan terakhir lah daripada Nurin Syasha, ni pun pelajar Form 5. Okay, adakah susah kalau orang yang belajar secara auditory, mendengar saja kan, and reading untuk future study in medical? Ni mungkin if you ask me, cara whatever ways you guys mau guna untuk study is up to you. So kalau myself is memang auditory and reading. I cannot focus in class. To be honest, kalau saya masuk kelas 5 minit tertidur sudah tu. Jenis dalam kelas saya tapi kelas I dulu you tak tidur pun? Yeah, that was last time lah. Time masuk university. Okay. So university memang I consider backbenchers juga. Time masuk kelas, after 5-10 minutes, I cannot focus in class. Orang punya lecturers di sini, during my time tu 95% were from overseas. So they were non-local lah, kebanyakan daripada Myanmar. So understanding their language, their slang is another issue that we had lah. So basically belajar time tu is YouTube, whatever things yang kita orang boleh Google untuk study, that is what we use. So basically auditory, reading, yes, itu yang saya guna time tu lah. So no problem lah, no problem for medical. Yes.
Ada some people they like to do notes. Myself, Yeah. I don't like to do notes. Okay. So the different people, different different style. Yeah, so you just go with whatever that works for you. Yes. So kalau kata Nurin Syasha boleh cara setakat auditory ataupun reading saja kan. So boleh proceed tapi mungkin kena explore juga cara-cara lain mungkin yang membantu untuk tingkatkan lagi kita punya pencapaian. Dia tak boleh depends pada satu cara saja. Dia mungkin kena explore lagi cara-cara yang lain. Ya. Okay, saya rasa tak ada soalan lagi. Mungkin Prof boleh bagi kata-kata semangat dekat adik-adik sebelum kita akhiri sesi ni. Okay, kata-kata semangat bagi saya, bila nak study tu, studylah sungguh-sungguh. Tapi bila nak berseronok pun, berseronoklah sungguh-sungguh. So balance, tak adalah kita main banyak, study sikit tak. Kalau nak study habis-habisan, usaha habis-habisan. Nak main pun go on dengan habis-habisan. And then kalau katalah kalau sedih, ni rasanya kalau sedih sebab family ke girlfriend, boyfriend ke kan, nak sedih tu cukup sedih sikit yang banyak, lepas tu bangun terus buat kerja. Recover balik. Jangan terus depressed kan. Yes, terus kita ada kawan-kawan so boleh buat any activity ke sembang dengan kawan ke study ke, jangan sedih lama-lama. And then di Malaysia chances untuk menjadi saintis tu sebenarnya bukanlah sesuatu yang mustahil, impossible kan. Macam tengah orang fikir, boleh ke jadi saintis, macam logik ke nak jadi saintis ni, boleh ke kan. So maksudnya dah ada contoh dah di depan mata kita sekarang, bekas pelajar Taman Tasik telah berjaya menjadi seorang saintis. Maksudnya tak mustahil, betul kan? Tak mustahil, betul, tak mustahil. Banyak peluang, banyak ruang, cuma kita kena tengok kita sanggup tak, kita rajin tak. Dia bukannya, banyak lagi bidang lain. Tak saintis dalam bidang sains pun mungkin ada bidang sukan. Apa semua. Okay, thank you. Rishaini, Dr. Rishaini, any words? My advice, one step at a time saja. So korang yang di Form 4 fokus dulu habiskan Form 4, get to Form 5 dulu. Those yang Form 5 fokus dulu untuk SPM, jangan lagi fikir yang lain dulu. So you go one step at a time, you focus on your 24 hours at a time dulu. Okay, to have memang it's good for you guys to have an ambition, okay saya mau target untuk dapat benda ni, saya mau target untuk pergi ke sini. Tapi at the end of the day, your focus should be what you have at the time being. So one step at a time. To those yang mau datang Sabah, I mengalu-ngalukan, come lah. Yang takut mau datang Sabah, janganlah takut sebab kebanyakan orang Semenanjung yang datang Sabah memang tidak pandai balik sudah tu. Betul. So digalakkan lah kalau apply Universiti Sarawak ataupun Sabah, right? Kebanyakan of my friends yang over here, so far no one left lah. So Dr. Rishaini contoh yang asalnya tak nak pergi matrik jauh dekat Kuantan tu, at last dia berada di Sabah dan tak nak balik lagi ke Taiping. Kan dia dah ada contoh dah. Asal memang tak nak pergi jauh-jauh daripada Taiping, last dah sampai ke Sabah dia dah menetap di sana. Okay, thank you Dr. Rish. Okay, Dr. Shukri, future doktor kita ni. Teruskan belajar and jangan fikir setiap subjek tu susah. Kalau korang fikir first kali mindset lah. Kalau korang dah set dalam otak korang susah, benda ni susah, memang akan susah. And memang susah nak masuk lah kalau korang dah set mindset korang dah macam tu. And second, just focus on apa yang korang dah buat. And kalau untuk improve lagi, try to have a study group lah. Especially bio. Tak payah ramai, 2 orang pun dah cukup. Yes. At least balik tapi satu dua orang tu lelaki dengan perempuan ke ataupun lelaki-lelaki macam mana? Same gender lah kan. Same gender kan. Same gender lagi better. Tapi nak study group dulu dengan lelaki. Rishaini lain.
Risha ni dia suka mix, dia tak fokus kepada satu gender saja untuk study kan, untuk group kan. Sebab Risha ni dia sebab kadang-kadang guys, all-rounder. orang punya shortcut of studying is better than Lagi girls punya shortcut. Sebab betul kalau kita tengok nanti kita boleh buat debat juga kan antara boys dengan girls, siapa yang paling score kan, yang paling mudah score bio ataupun subjek sains ni. Itu perlu buat debate nanti satu hari nanti one day. Okay, mungkin Syukri, Dr. Syukri mungkin ada pengalaman berkapal dulu kan. Mungkin nak bagi ni yalah kan, macam mana boleh boleh berjaya juga dalam SPM at the same time berkapal. Itu pun kena bagi nasihat juga kat adik-adik ni. Kadang-kadang ada yang cuba nak berkapal-kapal kan. Perlu ke ataupun tidak perlu? Benda tu tak perlu pun sebab kecuali lah kalau korang study tak ke sama-sama, memang yelah, tak ke mana lah kan. Tak ke mana pun. Itulah. Kalau ada benefit boleh teruskan. Kalau tak ada benefit tu tak payah. Benefit tu maksudnya benefit yang boleh bagi kita motivasi mutual. Untuk berjaya, untuk belajar. Yang itu sebenarnya bukannya benda-benda yang lara, benda-benda yang tak mendatangkan faedah tu baik tak payahlah kan. Kalau macam untuk motivasi tu tak payah kapal pun tak apa. Ya, sebab banyak lagi cara lain kan untuk dapatkan motivasi. Tapi kalau macam pair korang tu memang dia sama-sama bijak, sama-sama genius ke apa ke, boleh lah teruskan. Boleh teruskan. Di zaman persekolahan. Macam tu tadi, kalau dia membantu pelajaran, kalau bagi pendapat saya memang patut teruskan kalau membantu pelajaran. Kalau tak membantu tak payah. Better jangan. Betul. Yang tu tak apa kalau macam tu. Tapi kita sebagai orang Islam, dia kena jagalah batas-batas dia. Kena ada batasan dia. Kan? Okay. And then, kita dah sampai penghujung. Okay, saya sangat berbesar hati, sangat gembira malam ni, sangat teruja. Memang tak sabar sebenarnya nak nantikan malam ni, nak bersama-sama dengan ex-student Taman Tasik. Seorang dah jadi saintis, seorang dah jadi doktor yang berpengalaman, dan seorang lagi saudara terdekat saya sendiri yang bakal menjadi doktor insya-Allah satu hari nanti. Okey, so moga saya doakanlah moga korang lebih berjaya di masa depan. Macam Prof, ada lagi bidang-bidang baru yang mendatangkan yang mendatangkan faedah kepada orang Malaysia, kepada penduduk dunia amnya, dan dapat membantu memperbaiki cara hidup atau taraf hidup kita ni sebagai manusia di muka bumi ni kan. Dan Dr. Rishaini dan juga Dr. Syukri, saya doakan supaya semoga dapat berbakti kepada negara, membantu orang-orang yang memerlukan rawatan, memerlukan masalah kesihatan ni memang masalah yang kata yang isu-isu yang sentiasa berlaku kan. Okay, so diharapkan kita akan berjumpa nanti di satu hari nanti pada masa akan datang. Okay, jangan serik Rishaini, Prof, jangan serik sama juga Dr. Syukri, jangan serik. Nanti mungkin kita akan bincang topik-topik lain pula. Mungkin doktor ataupun Prof mungkin ada cadangan untuk pembaikan untuk topik-topik perbincangan yang kita boleh bincangkan di masa akan datang. Jangan malulah, jangan segan dengan saya. Boleh contact anytime. Niat dia asalnya untuk membantu adik-adik di SMK Taman Tasik. Okay, thank you Cikgu Sharifah Nozila. Dia setia daripada awal tadi sampai sekarang. Dia memerhati anaknya di sini ni. Okay, so saya mohon maaf kalau kata ada terkurang, tersilap bahasa ataupun yang mungkin mencuit rasa tidak selesa ke apa ke pada malam ni. Saya minta maaf. Dan juga pada audience, pada penonton, okay, saya minta maaf juga kalau kata ada ketidaklancaran, mungkin ada soalan yang saya terlepas pandang. Okay, so jangan serik lagi untuk join program-program yang akan datang. InsyaAllah program ni akan kita teruskan dengan harapan, dengan niat kita untuk motivasi, untuk sebagai motivasi, sebagai orang kata menjadi menjadi pencetus untuk
bidang yang selanjutnya selepas SPM nanti ke mana kita nak pergi. Okay, so di sini sahaja setakat ni. Okay, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, bye-bye. Okay, sama. Okay, thank you Prof. Thank you Dr. Rish. Thank you. Sir. Thank you, Okay, sir. alright. Thank you guys. Thank you. Thank you guys. Okay, bye-bye Rish. Boleh tidur dah. Right, sir. Kalau kata awal lagi boleh nak sembang lagi, tapi I tahu I tak nak kacau you tidur. Okay, you pergi tidur lah. Nanti esok nak kerja. Okay, bye-bye Rish. Nanti kita bye, contact lagi. Thank you, yeah. Okay, bye. Alright.